Suasana sebelum terbit matahari, saya akan ceritakan tanda besar kiamat yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna awwala alamatis sa'ah, Nabi kata sesungguhnya tanda kiamat besar yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, matahari terbit daripada sebelah sini. Suasananya begini tuan-tuan sekalian. Bismillah. Sebelum terbit matahari di sebelah barat, matahari akan menghilangkan dirinya selama 3 hari. Ini juga ada satu hadis yang sahih. Kemana matahari itu pergi, sekejap lagi kita beritahu. Manusia semua akan bangun pagi, satu pagi. Ini kita pakat beringat, kita belajar. Kita dah ada maklumat ni, alhamdulillah, kita pakai ingatkan anak-anak, saudara mara kita dan sebagainya. Allah pilih kita malam ni untuk datang dan mendengar ilmu ini. Hadis Nabi yang jumlahnya ratusan ribu, yang banyak rahsia yang kita belum mendengar. Kata Rasulullah, apabila kalian bangun pada pagi itu, macam biasa kita solat subuh masih gelap. Selalunya jam 7 sudah cerah. Jam 7 sudah cerah. Tetapi pada hari itu kita akan melihat jam 7, 8 pagi, 9 pagi, suasananya begini. Yang macam tuan-tuan tengok ni. Kita pun tengok. Ini sudah jam 9. Jadi kita pun tengok ke langit, oh mungkin nak hujan kot. Kan orang kita begitulah, kalau gelap ni maksudnya gelap terlampau itu nak hujan. Kita pun tengok nak hujan. Masa berlalu, pukul 10, pukul 11, kita tengok masih gelap. Ini bukan hujan ni. Tidak ada awan yang gelap, tidak, ini bukan hujan. Maka ketika itu kita tahu, boleh jadi ini adalah tanda yang disebut oleh Rasulullah. Boleh jadi. Kita pun tunggu lagi. Selepas pukul 1, suasana masih gelap. Tok Bilal datang masjid apa semua, nak azan ke tidak ni? 12.30 dah masuk waktu. 12.30 kan Zuhur. 12.30 sudah masuk waktu, tapi masih gelap. Azan. Wahai Bilal yang belajar ilmu hadis tentang kiamat, azan. Seperti biasa. Kita pun solat macam biasa, walaupun gelap. Manusia ketika itu sudah pun berkumpul di banyak tempat. Masing-masing tanya. Pukul 3 petang, pukul 4 petang. Ini apa yang berlaku ni? Masing-masing menunggu berita daripada TV dan sebagainya. Maka kita akan tengok dalam berita sebagainya, fenomena alam yang tiada huraian. Sekarang ini pun Allah sudah tunjukkan banyak fenomena alam yang tidak boleh dirungkai oleh sains dan ilmu. Kemudian tuan-tuan, kita pun akan tengok manusia sudah mula berbincang di masjid, orang dah mula riuh. Suasana dah jadi bincang dan sebagainya. Kita tunggu esok. Keesokan harinya, malam tu semua tidur. Orang tidur. Keesokan harinya, semua bangun. Hari yang kedua, orang lebih ramai melihat. Lebih ramai yang menunggu. Tetapi yang bangun lewat jugalah. Yang tak sembahyang subuh, tak sembahyang subuh, macam biasalah. Dia tengok apa ke, dia tak heran. Bila manusia akan insaf, sekejap lagi saya akan sebut. Hari kedua, bila kita bangun, manusia semua pakat tengok. Jam 7, jam 8, suasana gelap seperti ini. Ketika itu, yakinlah kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam masa sehari ataupun 2, matahari akan terbit daripada sebelah sini. Hebahkanlah kepada adik-beradik kita, saudara mara kita, bagi tahu. Mereka yang jahil, yang tak tahu apa-apa tuan-tuan, yang tak hadir dalam majlis-majlis ilmu yang begini, bagi tahu kepada saudara mara kita. Kita semua ni wakil kepada ahli keluarga kita. Apabila hari kedua, kita pun tengok masih gelap. Sampai jam 10, sampai jam 11. Gelapnya adalah begini. Gelapnya adalah seperti gelap malam yang matahari tidak keluar. Ketika itu matahari beredar ke tempat lain. Kata Nabi, gelap itu sama ada 2 atau 3 hari. Bukan 3 hari confirm. 2 atau, sebab ada 2 pendapat, ada 2 hadis.
2 atau 3 hari. Tuan-tuan jangan bila hari kedua tuan-tuan kata, oh tak apa, ada sehari lagi. Kan? Esoklah beritahu. Oh jangan tunggu 3 hari. Bila dah masuk 1 hari, gelap sepanjang hari itu, baru nak masuk hari yang kedua, terus lakukan tindakan yang segera. Tindakan yang paling segera. Kerana ada hadis Nabi kata 2 hari saja gelap. Hari ketiga naik matahari. Tuan-tuan, kita pun bangun pada hari yang keempat. Kalau kita ambil pendapat hadis yang mengatakan bahawa 3 hari gelap itu, kita pun bangun pada hari yang keempat. Seluruh manusia bangkit pada ketika itu dan mendapati ha inna syamsa qad tala'at minal gharbi. Nabi kata seluruh penduduk bumi ini akan melihat matahari itu terbit daripada sebelah barat. Macam mana ustaz? Matahari kan berbeza terbitnya. Di sini jam 7, kemudian baru di tempat lain. Ini kuasa Allah. Kerana hadis Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata apabila matahari terbit di sebelah barat, orang ramai akan menjerit. Itu dia, matahari sedang terbit di sebelah barat. Kata Rasulullah, amanu ajma'un, semua beriman ketika itu. Seluruh penduduk bumi ketika itu beriman kepada Allah, baru mereka yakin inilah kuasa Allah. Dan ketika itu iman tidak lagi boleh diguna pakai, kerana apabila terbit matahari di sebelah barat, itu bermaksud Allah telah pun menutup pintu taubat selama-lamanya. Kesemua orang berlari ke kanan ke kiri, suasana jadi tidak terkawal. Ada yang balik ke rumah menyarungkan tudungnya baru menutup aurat. Ada yang berlari ke masjid terus mengambil wuduk dan terus solat, tetapi solat itu tidak boleh dipakai lagi. Yang bertaubat baru nak tutup aurat, ketika itu tutup auratnya tidak diterima lagi, habis. Kata Rasulullah, ada yang sedang memerah susu kambing ataupun lembunya, dia meninggalkan perahan itu serta merta. Ada yang sedang meletakkan bata pada binaannya, dia meninggalkan letak bata itu serta merta. Ada yang ketika itu sedang berjual beli, dan ketika itu juga dia melepaskan duit dan barangnya, kata Nabi. Ini Nabi buat contoh. Mereka balik ke rumah mengambil emas masing-masing. Nabi sebutkan dalam hadis itu az-zahabul ahmar, emas merah. Ambil emas merah, mencari orang-orang miskin. Ketika itu berlari ke rumah orang miskin, lalu diletakkan di depan rumah orang miskin, diketuk pintu. Makcik ambillah semua emas ni, saya sedekah fi sabilillah. Ini sedekah saya. Makcik itu kata, halla kana bil ams, alangkah baiknya kalau sedekah ini semalam kamu berikan kepada saya, ia masih bermanfaat. Kenapa hari ini sudah tak manfaat? Kerana matahari sudah naik di sebelah sini. Tuan-tuan, beramallah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Beramallah, bertaubatlah kepada Allah. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala memanggil, hal min mustaghfir, ada tak siapa-siapa yang ingin bertaubat? Hal min taib, adakah siapa-siapa di kalangan hamba-Ku yang akan bertaubat? Kemudian bila matahari naik sebelah sini, dia akan naik seperti biasa, akan naik sikit. Sampailah berada di tengah-tengah langit zuhur, kemudian matahari itu akan kembali. Dan dia akan berpusing seperti biasa keesokan paginya daripada arah timur. Macam biasa balik, keadaan menjadi normal. Cuma hari pertama dia naik itu adalah petanda daripada Allah. Wahai manusia sekalian, pintu taubat telah pun ditutup. Itu isyaratnya. Kemana pergi matahari? Nabi sebut dalam satu hadis, matahari meninggalkan tempat pusingannya menuju ke bawah arasy Allah. Arasy ini akan dilihat oleh kita semua di padang mahsyar nanti. Itu cerita mahsyar. Tuan-tuan, di mahsyar kita akan melihat arasy Allah. Matahari pergi di bawah arasy, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan jangan risau, saya belajar hadis di Syria dulu. Insya-Allah saya hanya pegang dengan hadis-hadis yang kuat sahaja. Hadis dhaif pun boleh diamalkan. Ada sebagian hadis dhaif diamalkan, tapi dia ada syarat-syaratnya yang lain. Matahari ini pergi, dia tunduk sujud
di bawah arasy. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pada matahari itu, wahai matahari, selama 3 hari dia pergi. Sebab tu bumi gelap selama 3 hari ketika itu. Allah puji matahari yang merupakan hamba Allah, tidak pernah melakukan kemungkaran ataupun mengingkari arahan Allah walaupun satu saat. Tuan-tuan, alam ini kesemuanya patuh kepada Allah. Binatangnya, tumbuhannya, langit dan angin, bukit bukau, sungai dan laut, semua para malaikat, kesemua jenis binatang yang hanya melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah hanyalah 2 makhluk, iaitulah jin dan manusia sahaja. Syaitan apa semua ni termasuk jin lah. Matahari tunduk dengan patuh. Tidak pernah lari matahari ini daripada orbitnya walaupun sejengkal ke depan ataupun sejengkal ke belakang. Kata kecendekiawan astronomi, ini ilmu akademik, seandainya matahari itu mara ke depan sebanyak sejengkal, nescaya terbakarlah seluruh bumi ini. Kan matahari dia pusing. Kalau dia ke depan sejengkal sahaja daripada kedudukannya, kata para ulama cendekiawan astronomi, maka terbakarlah isi bumi ini. Dan seandainya matahari itu berundur ke belakang sejengkal, maka bekulah bumi ini. Tepat dia berada di situ, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan, wahai matahari, selepas 3 hari kembalilah kamu ke tempat pusingan kamu, tetapi terbitlah pada hari yang pertama daripada sebelah barat, dan kemudian terbitlah kamu seperti biasa kembali. Matahari pun balik selepas 3 hari pulang daripada arasy, kembali kepada tempat pusingannya, dan dia terbit daripada arasy ini.